Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Dr. Hasna Toran. Saya pensyarah pendidikan khas di Fakulti Pendidikan UKM, dan saya juga ada 3 orang anak dan 2 orang daripada mereka mengalami autism. Jadi hari ini saya nak ajak ibu bapa menimbang-nimbangkan beberapa perkara. Saya selalu baca dalam Facebook, dalam perkongsian di internet, ibu bapa banyak soalan selepas mereka mendapati anak mereka mengalami autism. They have a lot of questions to ask, dan ramai juga yang macam kelihatan tenggelam punca. Jadi saya buat keputusan nak kongsilah beberapa tips dan strategi di sini. Kerana saya dah lama dalam bidang autism ni. Saya jalankan penyelidikan dalam bidang ni. Anak saya pun yang sulung yang autism pun dah 25 tahun. Jadi dah lama bergelumang dalam bidang ni. Jadi itulah nak kongsi pengetahuan dan pengalaman saya dengan ibu bapa. Okey, apabila ibu bapa dapat maklumat daripada doktor bahawa anak sah ada autism, ada saya rasa 4 perkara utama yang ibu bapa perlu buat. Yang pertama sekali, ibu bapa kena pastikan keadaan diri ibu bapa tu okey selepas menerima diagnosis anak. Apa yang saya maksudkan okey adalah sebagai contoh kan, ada setengah ibu bapa tu dalam denial. Betul ke doktor ni, anak saya nampak okey je. Jadi ibu bapa kena faham bahawa autism ni dia adalah apa yang kita kategorikan sebagai hidden disability, ataupun satu kecelaruan yang tersorok, kekurangupayaan yang tersorok, hidden disabilities. Maksudnya kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita, tetapi kita lihat dari segi reaksi anak kepada persekitaran yang berbeza jika dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi ada setengah mak bapak dalam denial, ada setengah bapak yang apabila dia dapat tahu anak dia autism tu, dia sedih sangat sampai boleh jadi murung, boleh jadi depressed. Ada setengah mak bapak tu, ada ramai juga yang positif. Okey, anak saya ada autism, so what do I have to do next? What do I need to do? And then dia jadi mood apa tahu, dia jadi mood go. Okey, dah jumpa pakar, next perlu appointment dengan speech therapist, next kena cari occupational therapist, next kena cari, dia go sampai dia burn out pun ada juga. Ada setengah ibu bapa yang selepas dapat diagnosis tu bergaduh dalam keluarga pun ada. Ada kes di mana mertua kata, oh dalam keluarga kami tak ada keturunan macam ni, ini mesti dia daripada sebelah awak, pun ada. Saya pernah dengar kes macam tu. Ada juga yang isteri mengadu, doktor, anak saya sejak anak saya ada autism ni, suami saya tak ambil tahu tentang terapi ke tentang apa, semuanya di atas bahu saya nak buat semuanya, pun ada. Jadi sebab itulah bila anak kita mendapat diagnosis autism, yang pertama sekali mak bapak kena pastikan diri mereka okey. Kadang-kadang mak okey, bapak okey, tetapi bila mak dan bapak bercakap tentang anak jadi tak okey pun ada juga. Jadi kena banyak muhasabah diri, kena banyak berbincang suami isteri, kena help each other. You need to love each other more. Ini adalah satu cabaran yang sangat besar untuk ibu bapa. So how do we go about it as a couple kan? Ini adalah anak kita, macam mana kita nak buat. Jadi you need to spend a lot of time. Ada setengah orang dia cari kekuatan melalui amal ibadat, dia buat solat hajat, dia banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran. Ada setengah orang dia nak okeykan diri dia join parent support group, cari ibu bapa lain yang positif. Ada setengah orang yang bernasib baik, dia mendapat sokongan daripada keluarga. Macam contohnya satu keluarga yang saya jumpa tu, suami dia letak jawatan sebab si isteri gaji besar sikit daripada suami. Jadi suami letak jawatan, mereka buat keputusan suami akan fokus kepada anak, dan
datuk nenek, apa tu ipar duai bersetuju untuk tiap-tiap bulan contribute duit kepada keluarga tu supaya mereka mampu pergi terapi, supaya mereka mampu bawa anak pergi intervensi awal. And that was a really nice family that I heard. Macam tu pun ada, yang negatif pun ada, yang positif pun ada. Kalau kata selepas anak kita dapat diagnosis tu kita banyak mengalami perasaan-perasaan negatif, cari jalan macam mana nak ubah perasaan-perasaan negatif tu kepada perasaan-perasaan yang positif. Macam saya kata, masa kita diuji ni, itulah masanya kita kena sentiasa ingatkan kasih sayang antara suami isteri. Mesti ingat ni adalah masa kita diuji. Kita pun tak tahu kenapa Tuhan uji kita, but kita jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Kita sangka baik, ada perkara yang baik ni, cuma kita tak, sekarang ni kita tak faham lagi. Okay, so nombor satu, mak bapak kena pastikan mental mereka, fizikal mereka dalam keadaan yang okey. Sebab perjalanannya jauh lagi nak menolong anak kan. Okey, bila dah okey, then perkara kedua yang mak bapak kena buat adalah cari ilmu. Kalau mak bapak tak cari ilmu, inilah ada kesnya di mana konon-kononnya ada pakar ni kata buat treatment macam ni ke, buat rawatan macam ni ke, urut ke, pakai batu ajaib ke apa ke. Bila tak ada ilmu, salah satunya adalah kita kena tipu. Tetapi ilmu tu penting supaya kita boleh segera bantu anak kita. Jadi kalau kita tahu what we need to do, then we can do it correctly. Okay, bila saya kata ilmu, saya rasa ada 3 ilmu utama lah yang mak bapak kena gali. Satu adalah apa itu autism. Ramai lagi mak bapak yang anak dah bertahun-tahun didiagnosis ada autism, masih lagi tak faham apa itu autism. Masih lagi kata, autism tu alah autism yang mengamuk-ngamuk tu. Mengamuk bukan ciri autism. Anak autism mengamuk sebab mereka ada masalah komunikasi, mereka ada masalah social komunikasi, mereka tak faham orang tak faham mereka. Jadi mengamuk bukan ciri autism. Jadi bila saya baca-baca mak bapak buat statement-statement yang salah tu, saya bimbang. Jadi satu, kita kena faham apa itu autism. Dan yang kedua, kita kena faham apa intervensi yang anak kita perlukan, apa terapi yang anak kita perlukan, apa jenis pendidikan yang anak kita perlukan. Kalau kita faham saja autism, kita tak tahu apa intervensi anak perlukan, tak jalan juga. Kalau kita tahu intervensi, kita tak faham autism pun tak boleh jalan juga. Okey. Dan yang ketiga adalah kena gali ilmu tentang anak. Sebab autism ni kan, nama klinikal dia adalah Autism Spectrum Disorder. Maksudnya dalam autism tu ada spektrum. Sebab itu kita kata bahawa seorang anak autism dengan anak autism lain kadang-kadang berbeza. Anak autism ada yang boleh cakap, ada yang tak boleh cakap, ada yang boleh membaca, ada yang tak boleh membaca, ada yang tingkah laku okey, ada yang tingkah laku tak okey. Sebab itu kita kata spektrum. Jadi kalau kawan kata, anak saya buat macam ni, anak saya okey, mungkin berkesan untuk anak dia tapi tak berkesan untuk anak kita. Sebab apa cabaran yang anak kita hadapi dengan anak dia mungkin berbeza. Jadi sebab tu saya kata kita kena ada ilmu tentang anak kita. Okey, macam mana kita nak cari ilmu tentang anak kita? Kita kena spend time lah. Kita kena tengok, okey, kalau dia mengamuk, kenapa dia mengamuk? Kalau dia tak nak makan, kenapa dia tak nak makan? Kalau dia tak tidur, kenapa dia tak tidur? Apa yang kita boleh buat untuk dia tidur? Okey, jadi 3 ilmu ya. Ilmu tentang autism, ilmu tentang intervensi atau terapi atau pendidikan yang diperlukan, dan ilmu tentang anak kita. Okey. Termasuk ilmu tentang anak kita, termasuklah ilmu how to parent our child. Macam mana kita nak menjadi ibu bapa yang efektif untuk anak kita. Ini termasuk kat sini lah Jadi ilmu ni nak cari kat mana? Kalau sekarang ni kan zaman IR 4.0 lah, zaman ICT lah, apa benda, ilmu semua di hujung jari. Banyak ilmu dekat internet, banyak ilmu dekat social media. Tak beli buku pun kadang-kadang dah banyak ilmu. Tapi kalau kata kita boleh beli buku, lagi bagus. Okey. Jadi antara sumber-sumber untuk kita dapatkan ilmu adalah YouTube Genius Kurnia. Bagi yang tak tahu, Genius Kurnia ni adalah sebuah pusat di bawah Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, khusus khas untuk anak-anak yang mengalami autism. Pusatnya terletak di Sentul dan juga di Putrajaya. Tetapi Genius Kurnia ni dia banyak
Dia banyak bahan-bahan yang terletak di YouTube Genius Kurnia, di Facebook Genius Kurnia, di Instagram Genius Kurnia. Dia juga ada satu kursus dalam talian yang dikenali sebagai iKurnia. Jadi saya rasa kalau pergi kat situ pun banyak ilmu. Jadi kalau kata, oh kak saya tak sempat lah, saya tak apa, dikit-dikit lah. Satu malam tengok satu video 3 minit ke satu malam. Jadi dikit-dikit kita buat. Bukan semua kita nak jadi satu harum. Bila kita kata ilmu, bukannya nak suruh mak bapak pergi buat master's degree ke, pergi buat bachelor's degree ke, tak. Cari ilmu. Okay, yang ketiganya adalah kena plan. If we fail to plan, we plan to fail, something like that kan. Sebab apa kena plan? Sebab bila kita nak buat intervensi untuk anak kita, ianya memerlukan duit, memerlukan masa, memerlukan tenaga. Apabila kita tak plan, macam mana nak berjaya? Macam mana nak plan? Okey, hari Sabtu, hari Ahad kita nak buat apa untuk anak kita? Terapinya hari apa? Terapi mana yang terbaik? Nak hantar center ni ke center tu ke? Ataupun nak do it yourself, nak DIY dekat rumah ke? Kena plan. Kalau kata doktor, saya tak tahu macam nak plan, tak apa. Apa komen dekat bawah, nanti I'll get to that topic, macam mana nak plan. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak tulis satu-satu plan. Tapi kena ada plan. Dan semasa plan itulah kena ada kerjasama suami isteri. Kalau tuan-tuan dan perempuan, ibu tunggal ataupun bapa tunggal, boleh komen kat bawah. Maybe saya boleh buat satu video khusus untuk ibu tunggal ataupun bapa tunggal, insya-Allah lah kan. Jadi kita kena plan. Dan yang keempat adalah, yang ketiga plan. Jadi yang keempat, kita kena jalankan kita punya plan. Kita kena take action lah. Apa yang kita nak buat. Now, ada setengah orang keluarkan RM10,000, hantar anak terus pergi center. Ada setengah orang RM100 sebulan nak hantar anak pergi center pun tak ada duit. Jadi banyak optionnya tuan-tuan dan perempuan. Kita boleh ajar sendiri dekat rumah, kita boleh gali ilmu, kita boleh buat dekat rumah. Ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan kata nak bayar RM10,000 ke RM6,000 ke RM5,000 ke nak hantar ke center, pun kena buat juga di rumah. Tak boleh hanya pakar-pakar saja, hanya terapis-terapis saja yang buatkan terapi ataupun buat intervensi untuk anak kita. Kita pun kena terlibat sama. Jadi saya summarize lah ya. Saya summarize. Apabila confirm anak kita ada autism, nombor 1, kita sebagai ibu bapa, kita kena pastikan kita okey. Jaranglah saya jumpa orang yang anak dapat diagnosis autism dan dia okey, steady saja. Ada tapi jarang lah. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan kita okey? Adakah kita perlukan sokongan daripada pasangan kita ke? Kita perlu sokongan daripada keluarga kita ke? Kita perlu sokongan dari rakan-rakan ke? Ataupun kita perlu sokongan daripada rakan sekasut ke? Those who are in the same shoes, kan? Jadi make sure we are okay. Nombor 2, kita kena cari ilmu. Jangan kata, oh doktor, saya tak belajar tinggi. Saya dah pernah tengok ibu bapa yang tak berpelajaran tinggi pun, tetapi sebab committed, they have managed to learn and they have managed to apa orang kata, didik anak dengan sangat berkesan sekali. Okey, tak semestinya nak gali ilmu tentang autism ni nak pelajaran tinggi. Sebab itu anak kita memang kita kena bertanggungjawab. Okey. Yang ketiga, kita kena plan sebab memerlukan masa, tenaga dan duit kan. Jadi kita kena plan. Dan yang keempat, kita kena take action. Jadi saya tak nak cakap panjang-panjang. InsyaAllah InsyaAllah kalau ada masa, ada kesihatan, saya akan kupas bagaimana ibu bapa boleh make sure that they okay, macam mana nak cari ilmu, macam mana nak plan dan macam mana nak take action tu. So sampai di sini saja. I hope this short sharing has helped you. If you want to know anything, just comment below. Then insyaAllah maybe once a week I can do a similar videos like this. Okay, right. Kita kena kuat, tambah-tambah zaman pandemik, zaman lockdown, zaman PKP ni. Mental kena kuat sebab kita ada anak istimewa. Assalamualaikum, bye.